Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi lahum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya. Maka pada malam ini kita teruskan lagi kajian kita berkaitan dengan sifat 20 ini, dan kita telah pun sampai kepada penghujung sifat 20. Bermakna sifat 20 itu ada 4 bahagian, dan yang hujung sekali ialah sifat maknawiyah. Jadi sebelum itu saya ulas baliklah apakah dia sifat 20 ini yang terdiri daripada 4 bahagian ini, iaitu pertama sekali sifat yang dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah dia sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat utama. Kalau sekiranya sifat utama maknanya sifat wujud tidak ada, maka tidak ada sifat-sifat yang lain. Sifat wujud mesti ada. Sifat nafsiyah mesti ada. Kalau tidak ada sifat nafsiyah, maka sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah semua tak adalah. Yang kedua yang dipanggil sifat 20 ni dalam bahagian sifatnya dipanggil sifat salbiyah. Selepas kita mewujudkan dan menetapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib ada di segi akal, tuan-tuan. Bukan wajib ada di segi syarak. Wajib ni ada ni di segi akal kita. Artinya akal kita tidak menerima Allah Ta'ala itu tidak ada. Akal kita menerima Allah Ta'ala itu ada. Wajib ada Allah SWT itu, selepas itu diikuti oleh perkara-perkara yang dipanggil sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat salbiyah ni ialah sifat yang menolak perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah tadi. Bagi Allah Ta'ala yang wujud tadi ada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala itu sifat salbiyah dia ada 5. Iaitu kidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih wa daniyah. Artinya Allah Ta'ala itu bersifat kidam, sedia ada. Maka tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu disediakan ataupun diciptakan. Tak ada siapa pun yang boleh menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, sifat salbiyah. Sifat yang kedua, sifat salbiyah. Selepas kidam itu adalah baqa'. Bila Allah Ta'ala itu dah sedia ada, telah tercipta, dan tidak ada siapa yang mencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kekal abadi, kekal selama-lamanya, tidak mati. Makhluklah yang mati, tetapi manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak akan berakhir. Maknanya Allah Ta'ala itu kidam, telah sedia ada dan kekal, baqa'. Kemudian seterusnya sifat salbiyah ini adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah bertentangan dengan semua perkara yang baru.
Semua perkara yang baru yang ada di sekitar kita ataupun di luar alam kita ni yang baru-baru semuanya itu tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu adalah bertentangan. Itu sifat salbiah yang ketiga. Kemudian sifat salbiah yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tu berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah tidak melakukan sesuatu itu dengan pertolongan sesiapa pun. Tak ada kongsi pun dengan sesiapa, tak ada syarikat pun. La syarikalah. Ya. Sebab itu yang berkokohkan semasa kita pergi haji, labbaik Allahumma labbaik la syarika. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La syarika laka. La syarika laka labbaik. Ya. Mana qiyamuhu ta'ala binafsihi ni Allah tu berdiri dengan sendirinya. Apa sahaja yang Allah lakukan bukan ada kongsi dengan siapa-siapa, tak ada syarikat dengan siapa pun. Itu sifat salbiah yang keempat. Dan sifat salbiah yang kelima ialah wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah ni ialah Allah Ta'ala itu esa. Maksudnya Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Allah Ta'ala itu tidak ramai. Allah Ta'ala itu tidak ada kumpulan-kumpulan, dia tak ada. Allah Ta'ala itu esa sahaja. Tunggal sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga. Tak ada anak Tuhan, tak ada isteri Tuhan, tak ada bapa Tuhan pun, semua tak ada. Esa sahaja. Ini 5 sifat ini dipanggil sifat salbiah. Iaitu sifat yang menolak perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita menyatakan sesuatu yang menyebabkan sifat Allah Taala itu tidak layak dengan sifat itu, maka itu bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala itu kita kata ada anak, sebab itu kita kena tahu bahawa Allah Taala itu tak ada anak. Ada dalil dia. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tak beranak. Jadi sifat Allah Taala salbiah ni adalah sifat yang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan hari-hari sebut, berzikir hari-hari, subhanallah, 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 subhanallah. Apa makna subhanallah? Maknanya ialah maha suci Allah. Allah tu maha suci daripada sesuatu yang menyebabkan tidak layak bagi Allah SWT. Dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah tu maha suci dengan sesuatu yang tak layak bagi Allah SWT. Tidak layak bagi Allah Ta'ala itu beristeri. Tidak layak bagi Allah Ta'ala itu ada tempat tinggal. Tidak layak bagi Allah Ta'ala itu ada istananya dan sebagainya. Tak layak. Sebab itu kita zikir tu subhanallah, 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 subhanallah. Kita nak menanamkan dalam jiwa kita, dalam keimanan kita, bahawa Allah Ta'ala itu suci daripada segala sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala itu bersifat sesuatu yang sama dengan yang baru, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 7 sifat lagi selepas sifat salbiah ini adalah sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ialah sifat yang ada sedia, telah ada sedia dengan zat Allah. Dia tidak datang kemudian, dia tidak datang dahulu. Seperti mana sifat yang telah ada sedia bagi Allah Ta'ala, kudrah, kudrah, iradah, sama, basar, kalam, hayan, dan apa lagi? Ilmu. 7 sifat ini adalah sifat yang dipanggil sifat ma'ani sebab dia ada bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak datang kemudian. Dah ada Allah baru datang sifat tu, tidak. Ada Allah, ada sifat tu. Misalnya Allah tu bersifat, yang kita selalu sebut Allah SWT bersifat kudrah. Kudrah itu dalam bahasa Melayu, maksudnya mempunyai sifat penguasa ataupun perkuasa. Ada sifat perkuasa bagi diri Allah. Dan dengan adanya sifat perkuasa ini, maka timbullah berkuasa. Allah Ta'ala itu berkuasa sebab Allah Ta'ala itu ada sifat kuasa dia. Kalau tak ada sifat berkuasa dalam zat Allah Ta'ala, maka tidak timbul sifat berkuasa.
Sebab itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala atas segala sesuatu adalah berkuasa, sangat berkuasa. Artinya sifat berkuasa Allah Taala itu pada zatnya itu, maka timbullah sifat Allah Taala itu berkuasa. Allah Taala berkuasa menjadikan alam ini. Allah Taala berkuasa menjadikan bencana-bencana alam. Allah Taala berkuasa menciptakan langit, bulan, matahari, bintang dan sebagainya. Itu perbuatan Allah berkuasa. Mana datangnya sifat berkuasa? Datangnya daripada sifat berkuasa dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat ma'ani, ya. Jadi sifat ma'ani ni tak boleh dulu, tak boleh kemudian. Dia sama dengan zat Allah, ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana, ya, disusun sifat-sifat ma'ani ni. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam, ya. Hayyan, ilmu, kalam, ya. Ada 7 ni, macam mana disusun? Adakah salah satu daripada sifat-sifat mendahului yang lain? Tak, sama. Cuma susunan itu adalah susunan tertib, sebutan saja, tetapi semuanya sama pada zat Allah Taala Subhanahu Taala. Ada sifat berkuasa pada Allah Taala, ada sifat berkehendak pada Allah Subhanahu Taala, sifat berkehendak, ya. Sifat berkehendak Allah Subhanahu Taala itu ada, ya. Ada sifat berkehendak. Kalau tak ada sifat berkehendak, maka tidak akan berlaku, ya. Allah Taala itu berkehendak melakukan sesuatu, ya. Seperti mana dalam firman Allah disebutkan fa'alul lima yurid, ya. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan Allah melakukan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Allah lakukan segala-galanya kerana Allah menghendaki, bukan ada sebab-sebab lain, ya. Sebab itu kadang-kadang kita menyalahi, ya. Kita menyalahi ilmu kita sendirilah, ya. Maknanya bila berlaku sesuatu itu, seolah-olahnya Allah Subhanahu Taala itu melakukannya kerana ada permintaan-permintaan, ya. Ada arahan-arahan ataupun ada desakan-desakan ataupun ada berbagai-bagai lagi, ya, tekanan-tekanan baru berlaku satu, tak, ya. Kalau ikutkan kita lah tuan-tuan dan puan, ikutkan kehendak manusia ni, ya, kehendakkan supaya segeralah, ya, segeralah berlakunya kebinasaan kepada golongan yang zalim seperti Israel yang sekarang ini, ya, yang membunuh orang Islam. Semua orang Islam berdoa. Seluruh dunia orang Islam berdoa. Ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum. Tapi pastikah Allah Ta'ala, ya, melaksanakan doa itu dengan segera? Itu tidak pasti, tuan. Sebab Allah Ta'ala melakukan bukan kerana doa kita tersebut. Doa kita itu adalah sebagai apa? Harapan sahaja, ya. Just. Tukar mana? Ini. Sebab itulah, doa kita itu adalah dalam arti kata doa adalah raja'un wa khaufun, itu harapan dan kebimbangan. Bila kita berdoa, kita berharap, tetapi kita bimbang. Apa yang kita bimbang? Sama ada doa kita itu Allah terima ataupun sebaliknya. Jangan kita kata doa kita tu mesti berlaku dan sebagainya, sebab banyak kita jumpa dalam YouTube dan sebagainya. Buat ni dapat ni, doa ni dapat ni, doa ni dapat ni, doa ni dapat ni. Tiba-tiba tak dapat. Apa kita kata? Doa ni mesti dapat ni, doa ni mesti dapat ni. Kalau tak dapat, kita nak salahkan siapa? Sebab itu doa tu raja'un wa khaufun, harapan dan kebimbangan. Bukan maknanya mesti kita doa tu mesti dapat, tak. Kita hanya mengharap sahaja. Kalau Allah kabulkan, maka dapatlah kita, ya, apa yang kita nak dapat tu. Tetapi sesuatu itu bukanlah Allah lakukan kerana atas tekanan kita ataupun desakan kita, ya. Yang ketiganya qudrah, iradah, ya. Sama Allah SWT itu bersifat mendengar.
Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar, maka Allah Ta'ala itu mendengar. Sampai mana Allah mendengar? Sejauh mana Allah mendengar ni tidak terbatas. Yang kita ni mendengar ni terbatas. Walaupun kita kata menggunakan alat-alat yang moden sekarang kita boleh dengar sejauh-jauh tapi terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Kemudian yang ketiganya, basar, Allah melihat. Ya? Allah melihat. Allah ada sifat pelihat. Bagulah Allah melihat. Sifat pelihat tu yang Allah melihat. Sejauh mana Allah melihat? Allah melihat seluas-luasnya, sama ada pada zahir dan batin, pada luar dan dalam, di angkasa ataupun di petala bumi, semuanya Allah boleh lihat. Okay? Itu Allah bersifat pelihat, maka Allah Ta'ala melihat. Kemudian Allah Ta'ala bersifat berkata. Allah berkata-kata. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berkata-kata. Allah berkata dengan Nabi Musa. Okay? Allah berkata-kata. Kemudian seterusnya, Allah Ta'ala itu ilmu. Ya? Allah Ta'ala itu berpengetahuan. Artinya Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya. Jadi itu sifat ma'ani ada 7 ni tuan-tuan. Sifat ma'ani ni bila dirangkumkan daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, maka sudah cukup. Itu merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sampai sifat kamalat. Tetapi ditambah oleh ulama-ulama dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni ada 7 juga, iaitu mengatakan keadaan. Contohnya keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Bagaimana keadaan Allah Ta'ala berkuasa? Keadaan berkuasa. Artinya bila berlaku sesuatu di alam ini ke ataupun di mana-mana alam ke, di dunia ke, di akhirat, bila berlaku sesuatu menunjukkan Allah Ta'ala itu kuasa Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh nak beritahu inilah dia, kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sifat dia, ada sifat berkuasa, tetapi keadaan kuasa Allah Ta'ala itu tak dapat nak dibayangkan. Cuma kita boleh fikirkan. Macam dulu pernah saya contohkanlah, keadaan sesuatu itu tidak boleh dibayangkan, dipegang, dirasa dan sebagainya. Kalau kita katakan air ini jernih, bagaimana kita membayangkan jernih itu? Masing-masing ada persepsi sendiri. Jernih pada pandangan dia macam tu, punya pada pandangan dia macam ni. Begitu juga dengan kesihatan kita. Keadaannya sehat. Itu dikatakan maknawiyah, keadaannya sehat. Macam mana kita katakan seseorang itu sehat? Ada orang bila melihat seseorang itu sehat, dia cergas, tak sakit dan sebagainya, itu adalah sehat. Dan dia boleh berjalan dengan baik. Tapi kalau kita tanya orang tua-tua, atuk kita tanya, atuk sihat tu? Sihat orang tua lah. Tu tak sihat orang tua macam mana? Kamu tak sihat orang muda? Tak sama kan? Itu keadaan sihat. Tak sama. Jadi kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman, itu ada sifat maknawiyah. Iaitu keadaan Allah Ta'ala itu. Bukannya wujud, tetapi tidak, bukannya sesuatu itu boleh katakan wujud, boleh dipegang, tetapi dia di antara wujud dan tidak wujud. Itu dikatakan kaunuhu, keadaan. Tuan-tuan. Jadi ini ringkasan daripada sifat 20. Jadi seterusnya kita pergi kepada sifat maknawiyah. Yang 7 sifat maknawiyah itu kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman tu. Sifat maknawiyah ini wajib diketahui secara umum. Wajib diketahui secara umum. Artinya secara ijmal, secara ringkas, wajib diketahui. Dan secara detail tidak semua orang diwajibkan mengetahui secara terperinci. Tapi secara ijmal, secara ringkas, wajib setiap mukallaf orang Islam mengetahui sifat maknawiyah ini. Secara umum ijmali sahaja, dan tidak boleh dinafikan mengikut ijma'.
dan tidak pula boleh dinafikan sifat maknawiyah ini. Tak boleh dinafikan secara ijma'. Maknanya ijma' ulama mengatakan kita tak boleh menafikan sifat maknawiyah. Dan kita wajib mengetahui sifat maknawiyah ini bukan secara terperinci. Kita wajib mengetahuinya secara ijmali, secara ringkas, dan kita tidak boleh menafikan sifat maknawiyah. Okay? Jangan tolak sama sekali. Sebab apa? Kerana ia termasuk daripada perkara-perkara kesempurnaan. Sifat maknawiyah ini adalah perkara-perkara yang sempurna. Sesiapa yang menafikannya menjadi kafir. Jangan tuan-tuan sama sekali menyatakan tak adalah kaunu mutakaliman, kaunu basiran, kaunu sami'an, kaunu muridan, kaunu qadir. Tak ada. Itu maknanya tuan-tuan menafikan sifat maknawiyah. Bila kita menafikan sifat maknawiyah, artinya kita menafikan satu daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah, kamalan, sifat sempurna Allah. Bila kita menafikan sifat sempurna Allah, maka sesiapa orang Islam yang menafikannya, maka dia menjadi kafir. Ini pendapat ijma' ulama. Ijma' ulama, kesepakatan ulama mengatakan kita wajib mengetahui sifat maknawiyah ini secara ringkas, tetapi jangan menafikannya sama sekali. Berapa sifat maknawiyah? 7 kan? Itu wajib. Wajib kita tahu secara ringkas. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah yang disebutkan di dalam kitab Faridah Al-Faraid. Muka surat 11 dia kata, seseorang menjadi kafir jika menafikan sifat maknawiyah. Kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu la mutakalliman, sampailah kaunuhu ta'ala hayyan. 7 sifat maknawiyah ini dinafikan, seseorang itu menjadi kafir. Jika menafikan sifat maknawiyah dan mensabitkan, menetapkan lawannya. Menafikan sifat maknawiyah tetapi menentukan dan menetapkan lawan kepada sifat maknawiyah ini. Itu jadi kafir. Apa dia lawan sifat maknawiyah? Maknanya kita menafikan sifat maknawiyah ini, contohnya kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya yang berkuasa, bersifat berkuasa. Kita menafikan itu. Tetapi kita mensabitkan pula sifat kaunuhu ajizan, keadaannya yang lemah. Kita menafikan Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Sebaliknya kita mensabitkan, menetapkan Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Ini yang menyebabkan kita menjadi kafir. Kita menafikan Allah Ta'ala itu ada sifat berkuasa, malah kita menetapkan pula Allah Ta'ala itu ada sifat lemah, ajizan, sifat lemah bagi Allah Ta'ala. Itu artinya itulah yang membawa kepada kekufuran. Jadi ada perbezaan pendapat ulama tentang bilangan sifat. Dalam sifat 20 ni ada perbezaan tentang ulama. Dalam sifat 20 ni ada perbezaan ulama nasi pendapat. Ada yang rajih, sifat yang paling kuat sekali, 13 sifat sahaja, tidak termasuk sifat-sifat maknawiyah. 13 sifat sahaja, sifat-sifat dikatakan sifat 20 ini, sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni hanya 13 sahaja. Ini siapa yang kata ni? Yang kata 13 sahaja ni, tapi dia tak menafikan maknawiyah. Sifat ni tidak termasuk sifat dia tak menafikan maknawiyah, tetapi 13 sifat ni wajib. Apa dia? Pendapat ini ialah pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata 13 sifat sahaja. Itu pendapat yang rajih. Apa makna rajih? Pendapat yang kuat. Rajih ni maksudnya kuat. Yang lebih kuat daripada yang lain lah. Kemudian satu pendapat lagi dipanggil pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur menyatakan bahawa sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu 20 sifat. Termasuk sifat-sifat maknawiyah. Sifat yang rajih iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dikata 13 sifat sahaja. Masyhur
mengatakan 20 sifat. Siapa yang memegang ataupun menyarankan sifat yang 20 ini, yang dikatakan sifat yang masyhur ini, ya. Pendapat ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Tayyib Bakar Al-Bakillani Al-Makki, Imam Al-Haramain dan lain-lain. Kemudian dimasyhurkan oleh Imam As-Sanusi melalui kitabnya yang terkenal Matan Ummul Barahin. Jadi yang pentingnya kita kena tahu bahawa kita jangan menolak sifat 20 ini dengan mengatakan sifat manawiyah tak ada. Sifat manawiyah termasuk sifat 20. Cuma jangan kita tolak sifat tersebut dengan menafikan sifat 20 tapi mensabitkan pula lawannya. Itu menjadikan kita kufur, tuan-tuan. Kemudian seterusnya diberikan lagi panduan untuk kita memahamkan sifat 20 ini. Tertib nombor daripada nombor 1 hingga nombor 20, iaitu dari sifat wujud hingga sehingga kaunuhu mutakalliman, di atas adalah tertib zikri. Kenapa ada susunan sifat 20 ni bersatu sampai 20? Kenapa ada tertib zikri? Kenapa ada tertib? Kenapa ada 1 sampai 20? Adakah sifat-sifat tersebut salah satu daripadanya melebihi sifat yang lain? Sifat kudrah melebihi sifat iradah, sifat iradah melebihi sifat ilmu? Tidak, tapi hanyalah sebut tertib zikri sahaja untuk sebutan dan kiraan. Tujuan dia untuk kita kira aja, bukan untuk kita nak melebihkan antara satu sifat itu dengan sifat yang lain. Sifat kudrah lebih daripada sifat iradah, sifat ilmu lebih daripada sifat hayah, sifat kalam lebih daripada sifat sifat ilmu yang lain lah. Kita sebut nombor 1, 2, 3, 4 tu bukan nak yang nombor 1 tu lebih daripada nombor 2, tak. Semua sama. Maksudnya sifat Allah SWT tu semuanya sama. Qudrah, iradah sama, basar, kalam semua sama. Ada pada zat Allah SWT. Ini sebagai tertib zikri. Tertib zikri ni tertib di segi sebutan. Susunan, kita nak susun sifat-sifat Allah tu. Bukan kita nak nyatakan antara satu sifat itu lebih daripada sifat yang lain. Cuma kita nak susun dia untuk memudahkan kita menyusun. Bukan tertib ruku'i. Artinya secara hakikatnya. Bukan maksudnya yang ni lebih daripada yang ni, tak. Kita nak susun dia. Untuk memudahkan menyebutnya satu persatu, kerana tidak mungkin menyebutkan seluruh 20 sifat itu dengan sekali sahaja. Artinya disebutkan satu persatu sifat itu untuk dimudahkan. Mudah kita mengingatnya, mudah kita menyebutnya dan mudah kita memahamkannya. Betul. Dan seterusnya juga tertib ini juga dipanggil tertib ta'akuli. Tadi tertib zikri maknanya susunan untuk mudah disebut, dan tertib itu juga dipanggil tertib ta'akuli, artinya secara logik lah, dan munasabah. Dia boleh lihat dalam beberapa keadaan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebahagian ulama Asy'ari tidak menganggap, bukan menafikan sifat ma'nawiyah termasuk dalam sifat-sifat Allah SWT secara hakikatnya nyata. Dengan sebab itu tidak ada hal dan ahwal di antara wujud dan ketiadaan. Bagi mereka yang ada hanya di antara wujud atau tiada. Sebahagian ulama Al-Asy'ari tidak menganggap ataupun tetapi bukan menafikan sifat ma'nawiyah termasuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat nyata, dengan sebab tidak ada hal atau ahwal di antara wujud dan ketiadaan bagi mereka yang ada hanya antara wujud atau tiada. Jadi bagi Asy'ariyah, dia tak menafikan sifat ma'nawiyah ini. Dia tak menafikan sifat ma'nawiyah. Cuma dia tidak menganggap adanya keadaan yang wujud di antara wujud dengan apa? Atau tiada, tak ada dipanggil keadaan dia. Kalau wujud, kalau tak ada, tak ada. Tak ada keadaan. Antara wujud dengan tak ada satu lagi yang dipanggil keadaan. Antara wujud dan tidak wujud ni tak ada dipanggil keadaan. Itu pendapat Imam Asy'ari. Maksudnya hakikatnya sifat wujud bukan sifat yang pertama, sifat kidam
bukan sifat yang kedua, bukan begitu seterusnya. Ini saya dah terangkan tadi kenapa ada nombor 1, 2, 3, bukan makna yang satu tu lebih daripada yang nombor dua lebih daripada nombor 3, tidak. Ya. Cuma nak senang sebut, maka disebut 1, 2, 3, itu dipanggil tartib zikri. Keadaan-keadaan tersebut adalah seperti berikut. Sifat wujud disebutkan pertama kali sebelum yang lain kerana ia sifat yang paling asas dalam ketuhanan. Itu sifat wujud. Kenapa sifat wujud disebutkan dulu daripada sifat yang lain? Kerana dia adalah paling asas. Dan sifat ketuhanan wujud. Dulu kalau Tuhan itu tak wujud, macam mana kita nak menyebutkan sifat-sifat yang lain? Maka kita sebutlah wujud dulu. Kerana dia ada asas. Asas dalam ketuhanan. Asasul ilahiyat, yang bermaksud sifat ini mesti ada dahulu sebelum adanya sifat-sifat lain. Sebelum kita menyebut sifat-sifat lain, maka kita naklah tahu dulu bahawa Allah Ta'ala itu adalah bersifat wujud. Sifat itu dipanggil sifat nafsiyah, tuan-tuan. Tidak mungkin ada sifat kudrah, berkuasa, sifat berkuasa, umpamanya jika tidak ada sifat wujud. Tak ada sifat kudrah. Kalau tak ada sifat wujud, bagi Allah SWT tak ada wujud, macam mana nak kita katakan Allah Ta'ala itu ada sifat kudrah? Kalau Allah itu tak wujud. Begitulah juga untuk sifat-sifat yang lain. Begitulah juga tidak mungkin membincangkan tentang sifat-sifat Rasul jika tidak dibicarakan sifat-sifat Allah SWT. Sifat Rasul tak mungkin dibicarakan kalau kita tidak membicarakan dulu sifat Allah SWT. Bicarakan sifat Allah dahulu, baru kita bicarakan sifat Rasulullah. Barulah timbul sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Selepas kita membincangkan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan sifat-sifat mustahil bagi Allah, kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Jadi semua simpulan akidah ini, aqaidul iman ini, simpulan akidah ini adalah jumlahnya 50. 50. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus, 41. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus, 8, 9, 41. Jadi semuanya 50 sifat yang dipanggil aqaidul iman. Semuanya itu termasuk di bawah kalimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mengucap ataupun tasyahud, mengucap 2 kalimah syahadah, tak terbayang kepada kita 50 sifat ni. Tak terbayang langsung. Itu sangatlah merugikan kita. Tak nampak pun 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus, 24 sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Terangkum dalam 1 kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang perlu kita tahu dulu. Kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah tu, baru kita kena tahu apa isi kandungan dia. Banyak mana yang kita tahu 50 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang kedua, kenapa selepas itu disebut sifat qadim? Kenapa selepas itu disebut sifat kidam? Selepas wujud, kenapa pula sebut sifat kidam? Kenapa tak sebut sifat lain? Kidam dulu. Kenapa tak sebut sifat baqa' dulu? Kenapa tak sebut sifat ilmu dulu? Disebut sifat kidam, sifat wujud Allah Ta'ala adalah wujud yang zati. Wujud yang sejati. Itu sifat wujud. Sifat wujud bagi Allah Ta'ala itu adalah wujud yang zati. Wujud yang sejati. Yang tidak boleh kita ragu-ragukan tentang kewujudan dia. Tak boleh kita sama-samakan dengan kewujudan yang lain. Untuk menjadi wujud yang sejati, ia mesti tidak ada awal. Jadi untuk kita memahamkan, meyakinkan wujud bagi Allah SWT wujud jati, maka mestilah kita tahu bahawa untuk menjadi wujud yang sejati itu, ia mesti tidak ada awalnya. Sebab itulah selepas sifat wujud, para ulama tauhid meletakkan sifat kidam. Tak ada awalnya. Itulah dikatakan wujud zati. Tak ada awalnya, wujud Allah Ta'ala itu
Maka selepas kita sebut Allah Ta'ala itu wujud, maka kita sebutkan pula Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Kidam maknanya sedia ada ataupun tidak pada awal, tidak ada awal pada kewujudannya. Tidak ada awal pada kewujudannya. Itu sifat kidam. Sebab itu selepas wujud, sebut kidam. Tak boleh sebut baqa' dulu. Tak boleh sebut ilmu dulu. Tak boleh sebut kalam dulu, sebut kidam dulu. Sebab Allah Ta'ala itu dah sedia ada. Adanya dengan ada yang wujud zati tadi, wujud yang sejati tadi, ya, maka Allah Ta'ala itu telah sedia ada. Maka sebutlah selepas daripada itu, Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Kemudian yang ketiga, kenapa selepas sifat kidam disebut sifat baqa'? Jawapan dia, sifat wujud zati yang ada pada Allah Ta'ala itu mestilah tidak ada akhirnya, tak ada mulanya. Dan sifat zati Allah Ta'ala itu tak ada akhirnya. Ya? Tidak ada mula dan tidak ada akhir. Sebab itulah selepas sifat wujud para ulama tauhid meletakkan selepas sifat kidam, para ulama meletakkan sifat baqa', kekal ataupun tidak ada akhir, tidak binasa pada kewujudannya. Selepas kidam baru baqa'. Ya? Jangan baqa' dulu. Ya? Allah Ta'ala itu bersifat baqa'. Tapi selepas ada Allah Ta'ala, sifatnya kidam. Kidam tu dah sedia ada. Kemudian Allah Ta'ala itu kekal, tidak berakhir. Ya? Kemudian kita sambung sikit ini, iaitu kenapa selepas itu disebutkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat kidam dan baqa' hanya ada pada Allah Ta'ala, tidak ada pada makhluk. Sebab itulah selepas kedua sifat itu disebutkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala hawadis, sifat yang keempat. Wujud, kidam, baqa', maka Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk-makhluk yang baharu ni. Jadi kita akan sampai nanti kepada sifat 20. Ya? Setiap satu tu ada ulasan dia. Ada yang kita nak faham, ada yang kita nak tahu. Ya? Maknanya kalau kita tahu, sebut saja tapi tak faham pun tidak memberi makna kepada kita. Sebab itu bila kita sebut aqaidul iman tu 50, maka kita tahu tiap-tiap satu sifat-sifat 20 itu. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dahulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada berapa bulan lagi? 23 bulan dah ya. Hari Selasa keempat. Ya? InsyaAllah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zubna ya Rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin bi'abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.